Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaif halukum jami'an? Alhamdulillah kullukum bil khair. Ramadan Karim. Kita dah berada pun di separuh daripada bulan Ramadan. Moga Allah terima semua amalan kita, termasuk pada amalan belajar kita hari ini. Minta sangat Allah terima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik. Fi hadzal yaum ana akan ajar insya-Allah satu tajuk baru, iaitu al-munada. Kata nama yang diseru. Apakah maksud al-munada? Kita tengok pada ta'rif. Huwa ismun. Dia adalah satu kata nama yuzkaru yang disebut ba'da selepas adatin min adawatin nida, selepas huruf daripada huruf-huruf kata seruan. Baik. Apakah dia huruf-hurufnya? Ada min adawatin nida. Baik. Antara dia yang pertama ya, ayya, haya, ai. Al-hamzah. Al-hamzah di sini maksud dia alif yang ada hamzah ke atasnya. Contoh anak nak seru Muhammad. Muhammad. Di sini anda boleh guna bila orang tu dekat. Okey, bila dia berada dekat dengan kita boleh guna hamzah ini. Ataupun kita boleh guna juga Allahumma. Ini juga bentuk seruan. Bila kita seru pada Allah, bila kita meminta kepada Allah. Jadi khas yang ni kita hanya guna bila memohon kepada Allah, kita akan sebut Allahumma. Baik. Ini adalah contoh ayat. Ya waladan la tal'ab fi syari'. Wahai anak, la tal'ab fi syari', jangan kamu bermain di jalan. Okey, ayat ni dikatakan ayat seruan sebab apa? Ada nida ya kat situ. Okay? Dan selepasnya ada munada waladan. Jadi ingat, munada mesti kedudukannya selepas ada nida. Faham tum? Baik, khair. Summa anwa'ul munada. Jenis-jenis munada terbahagi kepada 5. Awalan mudhaf. Kata nama sandaran. Contoh apa? Raisul fasli, ketua kelas. Ketua disandarkan kepada kelas. Wathanian, yang kedua juga jenisnya adalah syibih bil mudhaf. Kata nama yang menyerupai dengan mudhaf tadi. Dia bukan mudhaf, dia hanya menyerupai. Wathalithan nakira ghaira maqsudah. Kata nama yang tidak dimaksudkan. Maksud dia apa? Ana seru tapi secara umum. Contoh, wahai pelajar. Siapa-siapa saja boleh jadi pelajar tu. Ya taliban. Okey? Siapa-siapa saja boleh jadi pelajar tu. Ghairu maqsudah. Tidak dimaksudkan secara khusus. Jadi kalaulah kata nama yang kita seru tadi, keadaan dia sama ada dia mudhaf sandaran ataupun syibih bil mudhaf, nakira ghair maqsudah, bila nak di'rabkan dia adalah mansub. Mesti mansub bil fathah kalau dia mufrad, bil fathah, ataupun bil ya kalau dia jamak ataupun dalam keadaan musanna, berdua. Baik. Wa thumma, keempat, kita ada nakira ghaira maqsudah. Nakira ghaira maqsudah. Baik, nakira ghaira maqsudah ini adalah, okey, tak bergerak dia. Antaranya, maksud dia kat sini dia berlawan dengan nakira ghaira maqsudah tadi. Nakira maqsudah kali ni anak panggil dan memang anak dah tentukan siapa pelajar tu. Ya taliban. Contoh anak kata pelajar tu adalah Ahmad Mawardi. Contoh kan. Jadi anda memang dah kenal pelajar tu. Bila dia nakira maqsudah, itulah maksud nakira maqsudah. Kemudian ada alamun mufradun. Kata nama khas. Ini lagi mudah. Alamun mufradun adalah nama, memang nama orang terus kita sebut. Jadi memang kita dah tentukan siapa dia. Bila nak i'rab, dia dalam jatuh pada mauqi' dia adalah mabni fi halatir raf'i.
dalam keadaan marfu'. Faham tum? Tak apa. Kalau tak jelas lagi, jom kita ke slide seterusnya. Okey, baik. Kemudian kita ada munada mansub. Okey, ni untuk jelaskan yang anda beri tadi sebelum ni. Yang pertama, ini kategori mansub ya. Dia ada 3. Mudhaf, syibih bil mudhaf, nakira ghaira maqsudah. Kata nama yang tidak ditentukan. Okey, mudhaf contoh dia, ya Aba Bakrin. Wahai bapanya Bakar. Bapa disandarkan kepada nama Bakar. Jadi ini adalah mudhaf, mudhafun ilahi. Okey, mudhafnya Aba, Bakrin adalah mudhafun ilahi. Qumil lail, bangunlah pada waktu malam. Ataupun ya Abdullah, wahai hamba Allah. Ke abda di situ adalah mudhaf, Allah adalah mudhafun ilahi. Hamba disandarkan kepada Allah. Ijlis, duduklah. Yang kedua, boleh juga kata nama tu berbentuk syibih bil mudhaf. Okey, kata nama kita seru tu berbentuk menyerupai dengan mudhaf. Okey, yang ni kena fahamkan. Ya tali'an jabalan, wahai pendaki bukit. Wahai pendaki bukit. Masuk syibih bil mudhaf ni, kata nama tu dia kalau tak ada ayat sebelah dia, kata nama seterusnya dia akan tergantung. Contoh, wahai pendaki. Kita tertanya-tanya pendaki apa kan? Jadi perlukan ayat seterusnya untuk melengkapkan kata nama tersebut. Jabalan, wahai pendaki bukit. Okey. Faham tu? Itulah maksud dia. Dia bukan mudhaf, tapi dia adalah syibih bil mudhaf. Baik. Istaiqiz, bangunlah. Wa thumma thalithan nakira ghairu maqsudah. Ya taliban, wahai pelajar. Okey, ni senang saja. Cuma dia adalah kata nama yang kita tak tentukan. Kita tak maksudkan siapa-siapa. Kita bagi umum, general. Ijtahid, bersungguh-sungguhlah. Pelajar kat sini, sesiapa saja pelajar. Ya muslimin, wahai muslimin. Sama juga orang Islam, siapa-siapa saja. Qumu, bangunlah. Okey, ketiga-tiga ni kita nak i'rabkan mesti mansub. Baik. Kemudian munada mabni fi halir raf'i. Munada dalam keadaan marfu'. Okey. Dah ada 2 saja nakira maqsudah. Contoh kat sini, ya talibu. Kali ni pelajar yang anda nak seru memang anda dah tentukan siapa dia. Anda dah tentukan siapa dia. Contoh, ya talibu ijtahid. Wahai pelajar, anda dah tahu dah. Contoh, Ahmad Mawardi ijtahid. Bersungguh-sungguhlah. Baik, kemudian ya muslimun. Wahai orang Islam. Orang Islam tu anda kenal semua. Contoh jemaah masjid kan. Anda cakap dengan dia, ya muslimun, qumu, bangunlah. Okey. Kemudian khamisan, yang kelima, alamun mufradun. Satu kata nama khas yang mufrad. Okey, ini sangat senang nak tentukan munada dia sebab dia nama orang. Ya Yusufu ijtahid. Wahai Yusuf, bersungguh-sungguhlah. Ya Fatimati, ya Fatimatu qumi. Wahai Fatimah, bangunlah. Okey, baris dia mesti marfu' sama ada baris dhammah ataupun kalau huruf bil waw atau bil alif. Kalau 2 orang muslim, ya muslimani qumu, quma. Faham tu? Okey, ini tergolong dalam mabni fi halir raf'i. Baik. Kita cuba tengok cara nak i'rab dia. Ni cara i'rab munada. Contoh i'rab sebelum ni anda dah terangkan mesti ada 3 teknik dia nak i'rab. Yang pertama mesti mauqi' kedudukan dia apa. Yang kedua mesti hal ataupun hukum dia apa. Mansub, marfu', majrur. Wa thalithan, apakah alamat dia, tanda dia apa. Fathah, bil dhamma, bil kasrah, kalau bil huruf, bil waw, bil alif atau bil ya. Kemudian hayya nanzur ila al-mithal. Kita tengok contoh ayat. Ya Rais al-Fasli. Rais kat situ adalah munada. Okey, munada ambil satu saja dia punya jawapan. Tak ada ambil Rais al-Fasli, ambil Rais sahaja.
Ya Rais al-Fasli. Jadi Rais kat situ adalah munada sebab dia berada selepas adawatun nida mansub bil. Okey. Hukum dia adalah mansub. Alamah dia, tanda dia adalah bil fathah. Faham tu? Okey, dan begitu juga yang seterusnya. Kita tengok yang ya waladu. Baris keempat. Wahai anak. Qul haq walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun pahit. Jadi waladu kat situ adalah munada dan dia mabni ala dhamm. Sebab apa? Waladun adalah satu kata nama khas. Alamun mufradun. Okey, jadi dia mesti tadi ingat dia mesti mabni fi halir raf'i. Baik. Ni cara nak i'rab mabni fi halir raf'i. Wa thumma ni bentuk soalan kertas 1. Disuruh ayyin. Ayyin tentukan munada ma'abayan berserta terangkan nau'ihi, jenisnya, fi jumal atiyah, di dalam ayat berikut. Contoh ayya Khalidun. Ayya Khalidu madza tashtari? Hai Khalid, wahai Khalid, apakah yang kamu beli? Jadi Khalid kat situ adalah munada. Sekali lagi sebab apa? Sebab dia berada selepas adatun nida. Dan nau'ul munada dia adalah alamun mufradun. Kata nama orang tadi kan. Jadi dia jenis dia adalah alamun mufradun. Okey, ini bentuk soalan. Jadi kena ingat nau' dia tadi yang nak bagi 5 tu untuk tentukan dalam periksa. Okey, supaya tak tersilap. Jadi munada tak boleh silap. Munada memang selepas adatun nida. Jangan ambil yang ujung-ujung tu confirm salah. Okey, thumma. Ini juga contoh jawapan. Cuma nak entu fokus nombor 16 Nombor 16. Ya ayyuhal ikhwan. Wahai sekalian ikhwan, saudara-saudara. Istawu sufufakum. Luruskan barisan kamu. Tapi tengok kat sini. Al-ikhwan bukanlah munada. Ya, kalau kamu jumpa ya ayyuha al-ikhwan, maksudnya ya ayyuha, munada dia adalah ai. Munada dia adalah ai. Okay, ini adalah hukum dalam bahasa Arab. Bila kata nama tu ada alif lam. Okay, contoh apa? Al-ikhwan tu. Al-ikhwan ada alif lam. Jadi bila ada alif lam, hukum dia kita kena letak ayyuha. Ayyuha. Okay? Sama juga contoh kalau perempuan. Ya ayyuhal ikhwat. Akhawat. Ya ayyatuha al-akhawat. Al-akhawat. Okay, perempuan. Jadi sebabkan al-akhawat dia ada alif lam, kena tambah ayyuha. Dan bila nak munada kat sini, ni agak kena fokus yang ni. Kalau keluar soalan macam ni, jawapan dia bukan al-ikhwan tu jawapan dia. Yang jawapan dia yang sebenar munada dia adalah ai. Pilih je ai dan nau' dia adalah nakira maqsudah. Kata nama yang kita maksudkan. Faham tu? Wa thumma bentuk soalan kertas 2. Okey, ni Ana jarang tunjukkan kertas 2. Biasa kertas 2 dia akan minta i'rab dan juga seperti ini, kawin. Jadikan ayat, buat ayat. Contoh kita fokus yang munada nombor 2. Jumlah fiha munada mansub. Ayat yang padanya ada munada berbentuk munada mansub. Jadi mansub ada 3 tadi. Kamu boleh pilih mana satu. Sama ada nak buat ayat yang ada mudhaf, syibih bil mudhaf, ataupun nakira ghaira maqsudah. Faham tu? Ni SPM 2017. Wa 2018 pun sama juga. Diminta yang ni diminta mudhaf. Dia lagi spesifik, dia terus sebut mudhaf. Maka kena ingat balik mudhaf tu macam mana dia bentuk dia dalam munada. Baik. Wa a'taqid kita dah sampai di hujung. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Syukran ala husni mutabi'atikum. Antum mumtazun insya-Allah. #MTIA di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.